Nah, okay, inilah bacaan Quran yang digalakkan, iaitu mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana dia ada bacaan Quran yang diharamkan juga, iaitu ada setengah-setengah kadang dibuat video ataupun bacaan Quran ni diiringi dengan muzik. Ni haram secara mutlak. Para ulama sepakat mengharamkan. Kalau doa-doa tak ada masalah. Kalau doa tu, kalau budak-budak baca doa tu kita jadikan lagu. Kadang-kadang dimasukkan muzik pada lagu, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi Al-Quran dimasukkan muzik, dimasukkan harmoni suara, dimasukkan suara bass, dah jadi macam choir. Okey, ni ulama kata haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Kadang-kadang dimasukkan muzik nak kasih bacaan tu dia nak kasih sedih. Jadi dia masukkan muzik-muzik sedih dalam mengiringi bacaan Al-Quran. Ni jangan sesekali kita buat. Ulama kata ni haram kita buat. Okey, apatah lagi kita jadikan Al-Quran ni macam choir, macam opera tu. Okey, ni tak boleh. Jadi Al-Quran ni dia ada kemuliaan dia. Al-Quran ni dia ada kemuliaan, dia ada izzah dia. Yang ni kena pelihara. Kita kena bezakan antara kalam Allah dengan kalam makhluk. Okey. Ni semua kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Jadi untuk dapatkan ni nak tak nak kita kena ada ilmu dan kena banyak praktis. Practice make perfect. Kalau kita banyak praktis, insya-Allah bacaan kita akan cantik. Okey. Jadi habis pada bab al-lahan. Tuan-tuan dah tahu tadi dia ada lahan jali, ada lahan khafi, dan di sana ada lahan-lahan. Kadang-kadang tak termasuk pun pada lahan khafi dan jali. Tapi ulama ulama tetap mengatakan bahawa bacaan tu bacaan yang tak sepatutnya dibaca. Itulah antara tatrib, tahrif, tahzin, dia tak ada kesalahan. Dia tak libatkan kesalahan ni, tapi bacaan tu dilarang oleh para ulama. Sebab apa? Dia menghilangkan izzah Al-Quran. Dia menghilangkan izzah Al-Quran. Okey. Oh, suara kurang jelas. Suara saya jelas tak? Suara saya? Ada yang tuan mesej dia kata suara saya kurang jelas Jelas suara saya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Oh, jelas. Alhamdulillah jelas. Okay, kalau yang lain dengar jelas, bermaksud jelas. yang dengar tak jelas tu mungkin line dekat sana tu tak berapa elok. Kadang hujan. Mungkin tempat tuan-tuan perempuan tu kadang hujan. Jadi dekat sana kadang suara akan jadi sangkut-sangkut. Okey. Okey. Jadi kita dah dapat tahu tujuan belajar tu tadi. Kita belajar tajwid, tujuan dia nak mengelakkan lahan tadi. Jadi sebelum kita masuk pada bab pertama, tu saya terangkan tentang lahan tadi. Sebab apa? Itu matlamat utama kita. Supaya tak berlaku lahan jali, supaya tak berlaku lahan khafi, dan supaya tak berlaku lahan yang dilarang oleh para ulama. Okey? Dan insya-Allah kita akan masuk pada bab pertama pada minggu depan. Okey? Kita akan masuk pada huruf hijaiyah insya-Allah pada minggu depan. Okey, sebelum kita tutup ni, okey, kita akan baca satu surah dalam juzuk amma. Surah yang biasa kita dengar juga, iaitu surah, kita tengok tengok surah apa dia? Okay, surah Al-Ma'un. Okay. Kalau ada Quran, boleh tengok Quran. Kalau tak ada Quran, tak apa. Boleh tengok skrin. Skrin saya ada tak? Oh, tak ada. Saya lupa share. Okay, saya share kan. Okay, nampak Okay. Okay, saya akan baca. Kalau perempuan tuan-tuan nak baca tapi dengan tutup mic tuan-tuan baca sendiri. Boleh ikut tapi dengan keadaan mic tertutup supaya tak mengganggu rakan-rakan yang lain. Okay, saya akan baca dengan dua bacaan. Saya baca dengan satu bacaan. Perempuan tuan-tuan tengok dekat mana yang saya baca tu berlakunya lahan. Saya akan saja buat dengan lahan supaya kita dapat belajar. Saya akan baca dengan lahan.
Puan-puan, tuan-tuan tengok dekat mana bacaan tu ada lahan. Lahan apa? Ada kesalahan. Sama ada kesalahan jali ataupun kesalahan khafi. Okey. Jali apa tadi? Jali tadi bila terubah huruf, terubah baris, terkurang huruf, tertambah huruf. Ni jali. Khafi apa? Khafi ni bila mana tak ada qalqalah, dengung dia tak tepat, ataupun sifat huruf dia tak cantik. Ni semua masuk pada lahan khafi. Okey? Jadi perempuan tengok dekat mana kesalahan yang ada dalam bacaan saya. Okey, saya baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Okey, dengar betul-betul. Saya baca dengan slow motion. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Okey, sekali lagi saya baca. Tengok ada berapa kesalahan saya baca. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Okey. Okey, ada berapa kesalahan pada bacaan saya tadi? Ni boleh jawab. Mungkin ada seorang boleh jawab. Boleh buka mic. Boleh buka mic. Okey, kalau telinga dia tajam, dia dah boleh nampak kan? Saya baca tadi ada kesalahan. Okey, saya beritahu saya baca tadi ada 3 kesalahan saya baca tadi. Ada 3 kesalahan pada huruf. Bila mana saya baca tu, saya saja buat dia kurang tepat. Okey, tengok saya baca sekali lagi. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Okey, dekat mana? Ni kita praktis terus Tuan-tuan jadi juri Tuan-tuan perempuan jadi juri. Tengok kat mana kesalahan saya baca. Okey. Ada yang dapat? Mungkin ada yang telinga dia tajam. Telinga tajam tadi dah dapat lah. I tu panjang kot. I. Okey, dekat I tadi. Okey. Okey, ada tempat lain lagi? Dekat I lagi? Dia ada 3 tempat. Okey, ada lagi puan? Za. Huruf za. Okey. Okey, lagi satu dekat mana? Betul, bagus tu. Kalau siapa perasan tadi dekat ayat pertama tadi, ya, dekat mana? Hamzah. Allazi. Okey, bagus. Jadi ada yang dapat. Dekat mula-mula yang tadi, kalau siapa yang telinga dia tajam tadi, dia akan dapat dengar saya baca huruf zal dengan huruf zai. Ra'aital ladzi zi. Saya baca dengan zai sebenarnya tu. Kalau zal, tengok beza zal dengan zai. Huruf zai ni dia punya desir dia kuat. Allazi, zi, tu zai. Huruf zal dia tak ada desir. Allazi, allazi. Kalau zai, allazi, allazi. Ada beza tak? Saya buat tu. Ada beza kan? Yukazzibu, yukazzibu. Tu zai. Dengan zal, yukazzibu, yukazzibu. Okey, dia tak ada desir. Huruf zal tak ada desir. Huruf zai ada desir. Tu beza dia. Jadi saya buat tadi ada dua huruf zal. Dua-dua saya buat dengan zai. Okey, macam mana nak baca zal? Kita dah tunjuk pada kali yang lepas. Huruf zal lidah kena keluar daripada gigi. Lidah kena keluar daripada gigi. Tengok saya buat. Az. Kena keluar. Jangan az. Tu zai. Bila lidah kita dekat dalam, lidah ni dia akan landing di gigi bawah. Az. Lidah gigi bawah. Az. Kalau zal, az. Az. Allazi, zi, zi.
Okey, dia tak ada desir. Kalau zai tadi allazi, lazi. Tu huruf zai. Okey, bila berubah zai dengan zal tadi, dia masuk pada lahan jali ke lahan khafi? Okey, lahan mana dia masuk tadi? Terubah huruf. Zal terjadi zai. Lahan apa jadi kat situ? Lahan jali. Okey, bagus. Dia masuk pada lahan jali. Jali. Zal pada zai masuk lahan jali, yang ni kita nak ubah. Wajib kita ubah sebab apa? Masih berlaku jali dalam bacaan. Jadi tuan-tuan kena bezakan zal dengan zai. Okey? Jadi nampak kat situ Nampak dekat situ. Okey. Okey, seterusnya. Jadi dekat situ dah ada 2 kesalahan yang saya buat. Okey, tapi saya buat 3 kesalahan. Okey, siapa nampak? Dekat mana saya baca salah tadi? Okey, saya baca sekali lagi. Okey. Baca O. Huruf hamzah Ustaz baca O. Oh ya. Ni. Okey. Kalau perasan, saya baca hamzah tu dengan O. Alif, kalau orang Melayu kita panggil dia alif tapi orang Arab dia panggil hamzah tu, hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu baris atas. Alif atas, hamzah atas a. Ra atas ra. Ara. Saya baca macam mana tadi? Ora ai jadi alif atas o. Jadi asalnya dia a, saya baca dengan o. Okey. Jadi saya menebalkan huruf hamzah. Hamzah asalnya nipis. Alif atas hamzah atas a, nipis. Tapi bila saya baca hamzah atas o, ora ai. Okey, dekat situ berlaku lahan. Okey, lahan kat situ masuk jali ke khafi? Okey. Jali ke khafi kat situ? Khafi, lahan khafi. Ya, bagus. Dia masuk lahan khafi. Sebab apa? Dia ada tak huruf O? Tak ada Jadi kat situ dia tak mengubah hamzah tu, dia tak terubah pada huruf lain. Dia cuma terubah sifat saja kat situ. Dia tak terubah huruf. Tapi sifat dia kurang tepat. Jadi sifat yang kurang tepat dia masuk kat mana? Lahan khafi. Okey. Yang ni saya baca ni yang biasa kesalahan yang biasa dibuat. Jadi kat situ jangan baca oroai. Kalau tuan-tuan perempuan baca oroai, hamzah tu tertebal. Jadi macam mana nak buat? Kukuhkan huruf hamzah. Aroai. Okey, kasih dia cantik. Huruf A tu kasih cantik. Jangan O. Oro. Ini dia tertebal dekat huruf hamzah. Okey. Okey, bagus.